Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid, khasnya untuk murid tahun 4. Alhamdulillah, hari ini kita sambungkan kelas kita iaitu kelas pendidikan kesihatan tahun 4. Jadi, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan masuk pada tajuk yang baru iaitu unit 13 yang bertajuk Bukan Kupinta. Jadi, untuk kelas ini, cikgu harap kamu dapat bersedia, terutama sekali dengan kelengkapan belajar, iaitu yang pertama sekali buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4, berserta dengan alat tulis. Okey, baik. Jadi, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita mulakannya dengan bacaan doa sebelum belajar. Harap murid-murid semua bersedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, kelas kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita mulakan kelas kita dan cikgu harap kamu dapat bersedia dengan buku teks dan terus buka pada muka surat 99, iaitu tajuk unit 13 Bukan Kupinta. Jadi, bila dah kamu buka muka surat 99, kamu akan jumpa tajuk yang Ustaz sebut tadi, itu tajuk Bukan Kupinta. Dan untuk tajuk ini, untuk makluman kamu semua, kita akan belajar dua jenis kecederaan, iaitu yang pertama kecederaan lebam dan yang kedua kecederaan terseliuh. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan tumpukan pada satu kecederaan sahaja, iaitu kecederaan lebam. Okey, baik. Kita terus pada muka surat 99. Baik, kita baca sama-sama. Dekat situ bila kamu dah buka muka surat 99, kita akan jumpa satu gambar yang mana ada murid dia bermain sukan rugby. Okey, baik, kita baca sama-sama. Okey. Nadim telah menyertai satu pertandingan sukan. Semasa perlawanan berlangsung, kakinya telah mengalami kecederaan akibat ditackle oleh pihak lawan. Okey, kita baca dialog dia. Okey. Aduh, sakitnya. Lepas tu, kawan dia pun cakap dalam hati. Okey, mungkin dia akan tercedera. Okey, bawah sekali ada gambar lebah tu kan. Kalau kamu perasan ada gambar lebah tu, dia cakap apa? Apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh Nadim? Dia tanya. Bila kita main, contohnya sukan yang lasak, dalam buku ni dia tunjuk sukan rugby. Okey, sukan bola sepak contohnya. Sukan-sukan yang lasak macam ni, selalu berlaku kecederaan lebam pada pemainnya. Jadi, bila kena tackle macam ni, lebah tu tanya kita, apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh Nadim?
Agak-agak kecederaan apa yang Nadim alami nanti bila di-tackle oleh pihak lawan, pihak lawan yang macam lasak jugalah keadaannya tu. Okey, baik. Okey murid-murid, kalau kita tengok pada gambar tadi, keadaan Nadim tadi di-tackle ketika ketika perlawanan tu berlangsung, okey, Nadim di-tackle oleh pihak lawan. Baik, agak-agaknya tadi kecederaan apa yang Nadim alami bila di-tackle sebegitu? Okey, kecederaan yang mungkin Nadim alami ialah mungkin dia akan kena kecederaan lebam. Okey, apakah lebam? Okey, baik kita baca sama-sama. Okey, baik, akibat bertembung. Lebam ni boleh berlaku pada kita pertama sekali akibat kita bertembung dengan satu objek. Kena dekat badan kita, kita bertembung dengan kawan kita. Kita berlari, contoh kita berlari, kita bertembung dengan kawan. Bahagian yang bertembung itu bahagian badan kita yang kena kontak tu, mungkin akan mengalami kecederaan, itu kecederaan lebam. Baik, kita baca sama-sama. Akibat bertembung. Okey. Nadim mengalami kecederaan lebam dan terseliuh. Lebam dan terseliuh ialah jenis kecederaan ringan. Dicakap kat sini lebam dan terseliuh. Baik, kita baca, kita berkenalan dulu dengan lebam. Apakah lebam ni? Okey, lebam ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Terseliuh pula ialah keadaan renggangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Okey, mula-mula sekali kita tumpukan kepada kecederaan lebam dahulu. Okey, tengok lebam. Dia tulis dalam buku tu besar perkataan lebam. Okey, punca. Antara punca kecederaan lebam termasuklah pertama, terkena hentaman atau hentakan objek keras. Contohlah kita bermain hoki, contohnya kita guna satu objek yang peralatan dia kan. Kawan kita tersalah hayun kena badan kita. Bahagian yang terkena tu mungkin kena lebam. Kebiruan. Mula-mula memang pada awal masa kita terkena tu memang tak nampak apa, cuma rasa sakit. Bila dah sejam 2 jam, bahagian yang kena hentakan tu akan jadi kebiruan. Okey, contohnya seseorang terkena tumbukan di kawasan muka contoh kan, kadang mata dia jadi lebam. Okey, contoh. Okey, yang kedua, perlanggaran antara manusia, haiwan atau objek. Dia berlanggar sama kawan dia, bom, terlanggar. Bahagian terlanggar tu akan lebam. Ataupun dia pelanggaran dengan haiwan, contohnya di tanduk lembu contoh kan. Bahagian yang terkena tandukan tu akan lebam. Ataupun terkena objek yang keras. Yang terutama sekali objek yang keras lah. Objek yang keras, contoh kita terhantuk dekat meja, terhantuk dekat dinding kan. Badan kita terlanggar satu benda-benda yang keras. Kawasan yang terkena kontak tu akan lebam, akan mengalami lebam, itu akan jadi kebiruan. Dia selalu tengok kan, dia jadi biru kawasan tu. Okey, yang ketiga, sebab terjatuh. Kita terjatuh, tambah-tambah pula kita jatuh di tempat yang keras. Contohnya kita jatuh atas simen atau atas batu kan. Bahagian yang kena hentakan tu akan lebam. Okey, tengok apa gejala lebam ni, macam mana bentuk lebam. Okey, baik, tengok dalam buku tu, dalam kawasan yang dia buat dalam kotak kuning tu. Okey, pertama gejala dia, pertama sekali bengkak. Kawasan yang terkena kontak tu akan membengkak. Dia bengkak.
Yang kedua, berasa sakit dan lenguh. Contoh kita kena dekat lengan. Kan, lengan kita kena, sini, contoh kena kayu. Sini, kawasan ni akan rasa sakit dan lenguh, rasa lenguh. Yang ketiga, kawasan yang tercedera berwarna biru atau ungu. Dia lebam. Tambah yang paling senang sekali nak nampak biru ataupun ungu di kawasan mata kita. Paling senang dapat kecederaan lebam, sebab kawasan mata kita ni, otot kat sini dia sensitif. Sensitif sangat, dia tak boleh kena benda-benda yang keras. Okey, seterusnya yang keempat, kawasan tercedera berasa panas. Dia rasa panas dekat sini. Kat lebam tu rasa panas. Panas bukan panas macam api, dia macam rasa macam panas lah. Berbeza di tempat yang tak terkena lebam, dia beza. Kita dapat bezakan yang kawasan kena lebam tu, kita akan rasa panas-panas sedikit. Okey, seterusnya kita tengok tempoh untuk sembuh. Seseorang yang kena lebam, dia ambil masa untuk sembuh, iaitu antara 5 hingga 7 hari. Dia akan lebam, dia akan terus lebam 5 hingga 7 hari, macam tu lah lingkungan dia. Dia lebam ni dia tak akan sembuh dalam masa sehari 2 hari, tak. Dia ambil masa. Paling lama kat sini dia cakap 7 hari. Normal 7 hari ataupun mungkin lebih. Yang normalnya antara 5 hingga 7 hari. Okey. Seterusnya, kita tengok cara rawatan. Jika seseorang tu terkena kecederaan lebam, macam mana kita nak rawat dia? Macam mana cara merawatnya? Okey, tengok satu persatu. Okey, yang pertama sekali, tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Kita tuam dengan sesuatu yang sejuk, itu menggunakan ais. Letak ais dekat kawasan yang sejuk. Letaknya kita dalam bungkus dalam plastik, tak ais, kita letak situ, kita tuam dia situ, kita letak selama lebih kurang 10 minit selama 2 jam. Setiap 2 jam, 10 minit, letak 10 minit, biarkan dulu. Lepas tu 2 jam kemudian letak lagi 10 minit. Selama kita buat dia selama 2 hari. Kemudian tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Bila kita dah buat yang langkah yang pertama tadi, kita dah tuam dengan sejuk, kita tuamkan dia dengan panas dan sejuk selang selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan tadi berlaku. Kita tuam dengan air panas. Bukan air panas bergerak tu. Yang bergerak tu tak. Kita sekarang ni dia ada satu bekas air panas tu. Untuk memang khas untuk kita tuam. Tuam ni maksudnya letak. Tuam, letak 10 minit terlepas. Selang-seli dengan yang sejuk pula. Tuam. Macam tu. Okey. Seterusnya, kita tengok bahagian cara bantu mula. Cara bantu mula. Okey, tengok yang pertama sekali, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Yang kedua, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. 3, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Okey, baik. Ini bantu mula ni dia macam first aid lah. Macam mana kita nak buat mula-mula kalau kawan kita tercedera, kena lebam. Mula sekali, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan, tuam sejuk selama 10 minit selama selang 2 jam. Macam tadilah langkah yang tadi. Kemudian balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih.
Kita balut dia. Contoh kalau lebam kat sini, kat lengan, kita balut dia. Balut dengan kain yang bersih. Untuk apa? Untuk mengenakan tekanan pada anggota yang cedera. Dia perlu tekan. Dia perlu ada tekanan. Kenakan tekanan. Okey. Seterusnya yang keempat, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera tadi melebihi paras jantung. Maknanya kita kena tinggikan. Kalau tangan kita yang cedera, tinggikan lebih daripada paras jantung. Paling senang, baringkan, kaki angkat. Jadi kalau kena kaki kena angkat sikit. Biar tinggi paras dia lebih daripada jantung. Dan seterusnya, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Bila kita dah buat rawatan awal, mahu tak mahu kena rujuk pada pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Itulah tadi bagaimana dan apakah dia lebam, apakah puncanya, apakah gejalanya, macam mana tempoh berapa lama untuk lebam ni sembuh, macam mana untuk kita nak rawat kecederaan lebam. Okey, saya harap murid semua faham apa itu lebam tadi, kan? Dan cikgu harap kamu dapat praktik benda ni bila berlaku pada rakan-rakan kita. Okey, baik. Itu saja penerangan untuk kecederaan lebam daripada cikgu. Okey. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu masih lagi bersama saya. Dan seperti biasa, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan. Okey, tugasan untuk minggu ini senang saja. Cuma kamu kena fahami betul-betul apa yang kita belajar tadi. Kemudian tugasannya berbunyi, lengkapkan maklumat tentang kecederaan lebam. Yang pertama, tentang punca lebam. Yang kedua, tentang gejala lebam. Dan yang ketiga, tempoh untuk sembuh kecederaan lebam. Kamu cari maklumat ni, kamu masukkan maklumat ni semua. Okey, apa punca lebam, apa gejala lebam dan tempoh untuk sembuh kecederaan lebam. Dan kamu siapkan tugasan ni dalam buku tulis pendidikan kesihatan tahun 4. Dan dengan ini Ustaz ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video ini daripada awal hingga akhir. Dan dengan ini Ustaz sudahi kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.